Biasa satu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkawan dengan kawan-kawan dia lah, duduk dia berkawan apa semua. Dia balik ke rumah, dia habaq kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada nak cerita kat kamu tentang 11 orang perempuan hak depa daripada Yaman. Depa duk bahasa hari ni kata grup WhatsApp lah. Depa ada grup WhatsApp 11 orang. Depa duk mengata kat laki depa. Nabi pun duduk dengar. Siti Aisyah cerita, ni masa ni kalau dalam satu riwayat dekat katil sebelum tidur. Sebelum tidur, Nabi duduk baring kat katil nak tidur. Siti Aisyah mai kata, Rasulullah, tahu lah, kata, ada cerita 11 orang perempuan, mereka cerita pasal laki mereka dalam grup WhatsApp bahasa kita lah. Ni mereka duk mengata kat laki mereka. Isteri pertama, dia kata laki dia koman, mana tak boleh pakai. Hak bini, orang perempuan kedua pula kata laki dia ni bodoh. Hak perempuan ketiga pula kata laki dia ni lagu macam hujung bantai. Faham? Lemah. Itu istilah dia, hujung bantai. Kan orang perempuan Arab kan, dia pergi kat Rasulullah, dia kata laki saya macam hujung bantai. Nabi faham. Nabi kata, Nabi bagilah fatwa kat dia kan, boleh kahwin apa semua tu. Okey. Hak perempuan nombor 4, mai habaq pula laki dia tak pernah bagi apa dekat dia. Hak perempuan nombor 5, ada cerita satu. Siti Aisyah cerita, ayah, ibu, kalau tengok dia punya hadis 2 muka surat. Maknanya kalau orang yang baca hadis tu kira boleh sampai awak cemui ingat baca cerita ni. Sebab sekali dia kata isteri ni kata kat suami dia yang ni. Isteri ni kata kat suami dia yang ni. Isteri ni kata kat suami dia yang ni. Baru 3 orang. Hak isteri ni kata kat suami dia yang ni. Hak isteri ni kata kat yang ni. Yang ni baru 5. Yang ke-6 pula isteri dia kata yang ni. Sampai 2 muka surat hadis. Kitab hadis tu sampai 2 muka surat hadis saja, belum syarah, belum apa. Hadis saja 2 muka surat. Kita yang baca ni pun dengar Allah buatlah lagu ni. Sampai isteri perempuan yang ke-11. Perempuan ini namanya Ummu Zara. Hafal nama ni. Perempuan ni namanya Ummu Zara. Dia, Siti Aisyah kata, dia habaq kat kawan-kawannya, laki aku memberatkan telinga aku. Apa makna dia? Bagi aku subang barang kemah elok aku pakai. Dan suami aku bagi tambah lemak dekat bawah tangan aku. Kata apa? Bagi aku makan kenyang, elok jaga makan minum aku, pakai aku. Ummu Zara seorang cerita puji pasal suami dia. Habis Siti Aisyah cerita lagu tu, dia kata Ummu Zara seorang aja puji suami dia. Nabi, apa Nabi kata? Nabi kata kat Ummu Zara, kat Siti Aisyah, kamu tahu tak aku ni macam mana? Aku untuk kamu macam Abu Zara, kamu seperti Ummu Zara untuk aku. Nabi kata. Makna apa? Nabi boleh luang masa dengan isteri Nabi bercakap sampai 2 muka surat. Tu dia. Hak kata Nabi tu. Ada masa dia. Asyik. Macam mana Nabi buat? How Nabi handle norma baru? Steady je. Patutnya ketika isteri Nabi angkat suara apa kan? Saya Rasulullah. Patut dia kata begitu tu. Tapi Nabi steady. Saya dinomaknya Rasulullah, hang pun kena tiaw tak? Aku pun kena. Steady. Tu saya kagum lah baca cerita begitu. Seolah-olah kesimpulan kita dapat. Habis 5 minit lah. Berhenti dah. Sebab buat muka bersungguh sangat dah. Habis masalah. Seolah-olah kita nak habaq kata, ada beberapa cadangan yang saya boleh bagi untuk hijrah normal baru. Apa dia? Yang pertama, daripada cerita ni semua, kita ambil pengajaran. Yang pertama, abang, kakak, tuan-tuan, anak-anak muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, nombor 1 ialah huruf A. Ada 2 A macam bateri tu. A. Apa dia? Accept, adapt. Kita kena terima la ni memang kena pakai penutup muka,
Lah ni memang kena beratur. Lah ni memang kena makan masa lama sikit. Bila kita nak pergi kedai makan ke apa, dia akan makan masa lebih sikit. Kita kena terima dan kita kena hidup dalam suasana lagu tu. Jangan kita duk tunjuk nak rebel. Jahanam kita nanti. Patut orang yang lebih layak rebel di Madinah, Nabi kita. Apa wanita-wanita Madinah ni duk lawan suami? Patut Nabi kata begitu ni lah. Nabi ya steady. Relax. Takat cakap lebih kurang sikit. Allah, bagi maaf sudahlah. Hari ni jumlah kahwin berdasarkan statistik negara. Dia 2020 tak dikira lagi sebab tak habis lagi. Dikira hak 2019. Jumlahnya ramai. Saya pecah bagi sikit. Jumlah itu sehari rakyat Malaysia yang berumah tangga adalah seramai 400 orang. Dalam jumlah yang sama, sehari rakyat Malaysia yang bercerai 100 orang. Hak kahwin 400 orang, hak bercerai 100 orang. Banyak. Pasal selalu jumpa. Lah ni PKP yang itu apply bercerai punya banyak masa PKP. Sebab apa? Sebab kita tak accept adapt. Kita terlupa kata orang tua, sayang isteri tinggalkan. Duk jumpa selalu dia gaduh. Ni orang tua pasal bukan saya. Kita tak bersedia, kita duk buat lebih kurang macam kita juga kan. Kita tak accept, kita tak adapt, tu dia file bercerai. Saya tanya ni dengan Mahkamah Syariah apa belah Ulu Kelang. Saya tanya, betul ke saya dengar mereka kata aplikasi untuk nak bercerai tinggi? Dia kata, Ustaz, sungguh saya pun tak tahu. Bila baca dalam ni tak boleh nak faham. Benda kecil-kecil mereka nak bercerai. Pasal orang tua pesan, sayang isteri tinggalkan. Tapi bila duduk sekali, kita lupa nak accept, adapt, nak terima. Kita duk buat lagu biasa. Bam, kena. Saya buat yang pertama, untuk norma dan normal baru, kena accept, kena adapt. Yang kedua, P. Apa dia? Kena pursue. Kena ikut, kena baca, kena dengar laporan, kena tengok, kena mula hidup. Macam saya abang tadi, kena start cari kok mana nak boleh pi buat duit baru lagi. Malaysia sebagai rumah kedua, contoh saya bagi. Banyak lagi yang lain. Sebagai contoh, ni saya sebut. Boleh baca dalam surat khabar. Saya hanya sebut saja. Mungkin ada dalam ni. Kalau saya salah, angkat tangan. Salah, kata lagu tu je. Tak apa. Saya akan kata, maaf, fakta saya salah. Okey? Apa dia? Kita semua tahu, antara pihak yang terkesan dengan sebab pandemik COVID-19 adalah penerbangan. Ramai pilot, pramugara-pramugari yang tidak ada kerja. Betul? Betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang ada jiwa tertekan dan sebagainya. Antara benda yang kita boleh buat bersama-sama, banyak. Sekurang-kurangnya pramugara-pramugari dalam Malaysia saja ada dekat 3-4 ribu orang. Betul? Betul? Tu belum kira lagi saudara kawan-kawan kita di stesen TV. Sebab apa? TV sekarang semua dah online. Tak perlu lagi stesen TV main rakam. Jadi berapa ramai kawan-kawan kita yang kita dengar dibuang daripada stesen televisyen dan media-media massa kerana ganti dengan media elektronik. Kita tak bersedia. Kita tak menuju ke arah itu. Kita tak baca, kita tak habis. Siapa pun tak dapat kebaikan daripada dia. Sian kawan-kawan, anak-anak kawan-kawan kita. Tak ada ajar. Jadi, please, jom kita. Sebab saya yakin tuan-tuan ada benda lebih daripada saya. Kita baca sikit, kita tolong orang.
InsyaAllah Allah tolong senangkan kita. Dan yang ketiga, inspirasi. Kita dah mula kena baca kisah-kisah, baca Quran, tengok macam mana Allah didik kita semua untuk menghadapi benda baru lagu ni. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ni tajuk lain, dia tak boleh bincang lah ni. Habis masa pukul 9 tepat saya berhenti. Saya bagi dah tadi kat tuan-tuan semua jawapannya. Maka tajuk kecil-kecil A, P, I, api tu kena syarah kot lain pula. Tuan-tuan kena jumpa ustaz lain pula bagi syarah pula. Bagi je lah tajuk tu, kena pandai lah dia uraian ni. Supaya norma dan normal baru kita boleh hidup. Selepas ni akan ada lagi undang-undang. Dan tuan-tuan, saya pesan satu je. Tuan-tuan jangan risau bila saya bercakap tajuk ni. Isteri saya frontliner. Duk suap hidung orang, duk pergi jaga, duk jaga doktor, duk jaga kes ni Putrajaya. Isteri saya salah seorang. Kalau tuan-tuan buka masa tu, ada 5 orang doktor perempuan masuk dalam surat khabar. Salah seorang, isteri saya. Ke depan, nak main lagi macam-macam. Tolong balik bina keluarga untuk hidup cara ni. Media, pembelajaran ni semua media. Tapi media ni dia macam pisau. Guna elok, dia boleh buat cakotiau, potong semua. Salah guna, dia pergi rodong perut orang. Mampus kawan tu kena tikam. Sama yang ni. Lah ni, Allah nak cakap sama salah apa ya? Kalau kita cakap salah, orang kata kita nak tutup periuk nasi orang. Tapi benda tak betul. Tuan-tuan, saya nak cakap tapi tak boleh. Hanya saya bagi tahu aja. Nanti tuan-tuan ingat saya cakap ni, balik nanti tuan-tuan tanya, oh hak ni yang orang tua ni cakap tak ni. Tuan-tuan tahu apa dia? Tuan-tuan, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, yang boleh tetap boleh, yang tak boleh tetap tak boleh. Walaupun animasi, walaupun budak-budak. Semoga Allah Ta'ala memelihara tuan-tuan, sayang tuan-tuan dunia akhirat, pelihara keluarga tuan-tuan. Ingat kata-kata saya tadi. Tuan-tuan pegang, tuan-tuan balik, tuan-tuan baca balik, tuan-tuan tengok apa dia ni cakap last sekali tu. Lepas tu tuan-tuan jumpa, dialah yang tu. Okey, saya tak mau kata, saya tak mau ni, saya cuma nak beritahu ya, sebab tak, waktu sekarang jangan bergaduh. Kita kena duduk elok-elok. Tapi benda tak betul, kena habaq juga tak betul. Jangan jual agama, maruah diri untuk harga yang sedikit. Maka saya pesan dekat tuan-tuan, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Walaupun orang betul ke, kartun ke, animasi ke, surat khabar ke, dia tak akan langgar empat ni.